terbangan menyanyi riang bertasbih memuji Allah yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu lagi kita pada episod kali ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan bersama-sama mempelajari secara online pendidikan Islam bagi tahun 5. Bagi tahun 5 di bawah tajuk seruan azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Hayya 'ala shalah. Hayya 'ala salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, kita baru saja mendengar azan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan azan? Azan merupakan lafaz tertentu yang disyariatkan oleh Islam untuk menyatakan masuknya waktu solat. Tadi kita sudah dengar lafaz azan. Sekarang kita dengar pula lafaz dan jawab azan. Bagi orang yang mengumandangkan azan, iaitu muazzin, mereka akan mengumandangkan azan seperti biasa. Bagi kita yang mendengar, kita hendaklah menjawab seruan azan tersebut, bukan duduk saja atau bermimpi dan sebagainya. Sekarang kita buat simulasi menjawab azan. Apabila muazzin mengalunkan Allahu Akbar, Allahu Akbar,
kita akan jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin seru lagi, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Muazzin akan sebut asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita akan jawab asyhadu an la ilaha illallah. Muazzin asyhadu an la ilaha illallah. Dan kita jawab asyhadu an la ilaha illallah. Masih lagi tiada perbezaan. Muazzin akan sebut asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita selaku orang mendengar kena jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita jawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muazzin sebut hayya 'alas salah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Muazzin hayya 'alas salah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Muazzin hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Muazzin hayya 'alal falah. Kita jawab la haula wala quwwata illa billah. Ada pertambahan seruan pada waktu solat subuh. Muazzin akan menyebut as-salatu khairum minan naum. Kita sebagai pendengar kena jawab sadaqta wa barakta. As-salatu khairum minan naum. Kita jawab sadaqta wa barakta. Kemudian lafaz seperti biasa muazzin Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Dan kita jawab la ilaha illallah. Begitulah jawab lafaz azan dan jawab lafaz azan. Kemudian selepas kita mendengar lafaz azan dan juga telah menjawab, jadi kita hendaklah membaca doa selepas azan. Mari baca bersama-sama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salatil qa'imah. Ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Allah, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan dan kelebihan, kemuliaan dan darjat yang tinggi, serta limpahkan kepada baginda kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Amin. Kita telah belajar maksud azan dan juga telah mendengar seruan azan dan lafaz menjawab azan. Begitu juga dengan doa selepas mendengar azan. Jadi sekarang kita akan berpindah kepada adab-adab sebelum azan. Yang pertama, bagi orang yang nak mengalunkan azan, dia hendaklah suci daripada hadas kecil. Tubuh badannya kena suci daripada hadas kecil. Yang kedua, hendaklah berwudu. Yang ketiga, menutup aurat dengan sempurna. Yang keempat, muazzin hendaklah berakhlak dengan akhlak yang mulia, insya-Allah.
Tadi kita telah pelajari adab sebelum azan. Sekarang kita akan beralih kepada adab semasa azan. Yang pertama, azan hendaklah dialunkan oleh muazzin dalam keadaan berdiri. Kerana apa? Antara kelebihan azan dalam keadaan berdiri, suara yang keluar adalah suara yang lebih lantang dan jelas. Yang kedua, menghadap kiblat. Yang ketiga, melafazkan setiap butir-butir kalimah dengan tartir, dengan jelas. Yang keempat, hendaklah memalingkan muka ketika membaca hayya 'alas solah, palingkan ke kanan. Dan ketika membaca hayya 'alal falah, memalingkan muka ke sebelah kiri. Yang kelima, hendaklah berturut-turut lafaz azan tersebut. Jangan pula terlangkau daripada bawah naik ke atas dan sebagainya. Hendaklah berturut-turut. Itu adab bagi orang yang hendak mengalunkan azan, iaitu muazzin. Dan sekarang kita beralih pula kepada sudut pendengar. Apa yang pendengar perlu buat atau adab yang perlu dijaga oleh pendengar yang mendengar azan. Yang pertama, hendaklah duduk diam dan mendengar azan, menjawab azan, kerana makruh bercakap-cakap ketika azan dikumandangkan. Yang kedua, menjawab azan dengan tenang dan lancar. Tak perlulah pendengar pula yang menggelabah menjawab azan. Yang ketiga, antara adabnya, kalau kita sedang membaca Quran, hendaklah kita berhenti seketika membaca Al-Quran dan bagi laluan kepada seruan azan, insya-Allah. Baik, kita telah pelajari adab sebelum azan, adab semasa azan bagi muazzin dan adab semasa azan bagi pendengar azan tersebut. Sekarang kita teruskan kepada adab selepas mendengar azan. Apa yang kita perlu buat? Adab selepas mendengar azan. Yang pertama, hendaklah kita membaca doa selepas azan. Telah kita pelajari di awal tadi. Yang kedua, tidak keluar daripada masjid setelah mendengar azan. Sepatutnya lepas kita dengar azan, kita dah bersedia untuk menunaikan solat. Yang ketiga, segera menunaikan solat. Baik, kebiasaannya azan kita dengar 5 kali sehari, iaitu pada masuknya waktu solat fardu. Tetapi ada beberapa keadaan yang mana kita akan pelajari selepas ini. Jika berlaku keadaan tersebut, sunat kita mengalunkan azan. Yang pertama, kita disunatkan mengalunkan azan ketika menyambut kelahiran bayi. Tanda kesyukuran kita kepada Ilahi. Yang kedua, sekiranya berlaku situasi peperangan, sunat kita azan. Yang ketiga, sekiranya hendak melakukan perjalanan jauh, maka sunat kita mengalunkan azan. Yang keempat, waktu kita melihat orang terlampau sedih, menangis-nangis, tak terkawal, jadi sunat kita mengalunkan azan bagi meredakan keadaan. Yang kelima, sunat mengalunkan azan ketika kita berhadapan dengan orang yang berakhlak buruk. Orang berakhlak buruk, kita dah tak mampu nak kawal situasi, alunkan azan pada masa itu. Insya-Allah dapat pahala sunat. Yang keenam, ketika menghadapi gangguan jin dan syaitan, alunkan azan, insya-Allah. Yang ketujuh, sunat mengalunkan azan ketika kita berhadapan dengan haiwan yang ganas. Sedangkan manusia yang berakhlak buruk pun kita disunatkan mengalunkan azan, ini kan pula berhadapan dengan haiwan yang ganas. Yang ke-8, ketika berhadapan dengan orang yang sedang marah, sunat juga kita mengalunkan azan. Yang ke-9, ketika mana melihat kebakaran atau taufan, ribut dan sebagainya, bencana alam, sunat kita mengalunkan azan. Moga-moga dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita semua, insya-Allah. Baik, alhamdulillah kita telah pelajari pengertian azan.
lafaz azan, doa selepas azan, adab sebelum azan, adab semasa azan bagi pendengar dan muazzin, adab selepas azan, dan juga situasi-situasi sunat mengalunkan azan. Jadi azan ini amat penting dalam beberapa situasi, terutama memang kita alunkan azan ketika solat fardu dan juga sunat dalam beberapa keadaan yang lain. Moga mendapat manfaat dan pelajaran pada hari ini. Insya-Allah sama-sama kita berkongsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Burung-burung berterbangan menyanyi riang bertasbih memuji Allah yang Maha Esa.